Baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, haji yang mabrur. Haji yang mabrur. Kalau kita lihat hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan satu hadis yang baginda sallallahu alaihi wasallam ditanya amalan apakah yang paling afdal. Banyak hadis. Dan jawapan Nabi sallallahu alaihi wasallam berbeza-beza. Ada hadis yang Nabi sebut amalan yang paling afdal sembahyang pada awal waktu, kemudian berbakti kepada ibu bapa, kemudian jihad. Ada hadis Nabi sebut amalan yang paling afdal beriman, kemudian berjihad, kemudian memerdekakan hamba. Nabi tak sebut haji. Jadi lain-lain jawapan. Ada sahabat minta nasihat, ya Rasulullah berilah nasihat kepada saya. Nabi bagi nasihat dia, jangan marah. Dia minta lagi nasihat, Nabi kata jangan marah. Dia kata, ya Rasulullah berilah nasihat kepada saya. Nabi kata jangan marah. Berkali-kali Nabi ulang kat dia. Maka ulama jawab, sebab zahirnya seolah-olah bertembung. Sebab Nabi ditanya soalan, apakah amalan yang paling afdal? Jadi yang disebut tu mesti paling afdal. Tapi bila ditanya kali yang lain, Nabi sebut yang paling afdal tu amalan lain pula. Jadi salah satu jawapan yang diberikan oleh para ulama ialah jawapan Nabi itu berbeza kerana berbezanya keadaan dan berbeza orang yang bertanya. Nabi jawab tu mengikut keadaan orang tanya. Mungkin dalam bab lain dia hebat, dia ke depan, tapi dalam bab ni dia kurang sikit. Jadi Nabi jawab amalan ni afdal, untuk menggalakkan dia buat. Dengan mungkin dengan infak dia bagus, tapi dengan semayang ni dia cuai sikit. Nabi kata amalan yang paling afdal semayang awal waktu. Mungkin dengan amalan lain dia bagus, tapi dengan ibu bapa ni dia kurang sikit. Jadi ada orang tu Nabi jawab berbakti kepada ibu bapa. Itu sebab berbeza-beza jawapan Nabi SAW. Dia beriman itu jelas, kerana tidak ada amal yang diterima tanpa iman. Kemudian berjihad di jalan Allah. Berjihad di jalan Allah ni merangkumi segala jenis susah payah yang ditanggung kerana agama. Susah payah yang ditanggung kerana agama. Jihad itu maknanya bukan semata-mata berperang, tapi jihad itu maknanya bersusah payah. Dan tujuan susah payah itu untuk agama, untuk meninggikan kalimah Allah. Maka itu semuanya termasuk di dalam jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Cuma dalam jihad itu dia ada peringkat dia, ada yang paling tinggi, ada yang sederhana, ada yang pertengahan, ada yang peringkat biasa. Tapi dari segi umum, segala bentuk susah payah yang dilakukan semata-mata kerana agama Allah Subhanahu wa taala itu dikatakan jihad. Dan salah sama sekali jika kita memahami jihad itu adalah perang. Bila sebut jihad je perang, tak, jihad bukan mesti perang. Ada jemaah-jemaah jihad yang dihantar oleh Nabi SAW, tetapi tidak ada sebarang perang. Bahkan penduduk kampung yang berkenaan, penduduk kota yang berkenaan, mereka masuk Islam begitu saja. Nabi SAW mengutuskan Khalid bin Al-Walid ke Yaman, ke satu tempat di Yaman. Jadi selama beberapa bulan dia cuba untuk mengajak penduduk sana untuk masuk Islam, tapi belum berjaya. Kemudian Nabi SAW telah menghantar Ali bin Abi Talib, sambung kerja yang dibuat oleh Khalid bin Al-Walid radhiyallahu anhu. Dalam masa sekejap
satu kabilah yang besar namanya kabilah Hamdan telah menerima Islam. Seluruh kabilah terima Islam. Maka Sayyidina Ali radhiyallahu anhu telah hantar surat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam maklumkan bahawa kabilah Hamdan ini telah masuk Islam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah hantar surat balas, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah doa untuk Hamdan, assalamu ala Hamdan, assalamu ala Hamdan. Dan kabilah Hamdan tu ada sampai sekarang. Mereka ni kabilah masih ada sehingga sekarang. Kalau jumpa mereka tanya, daripada mana? Daripada kabilah mana? Orang Yaman ni kita boleh tanya daripada kabilah mana. Mereka masih jaga susu galuh keturunan kabilah ni. Kalau kata dia daripada Hamdan, bacakan hadis Nabi, mesti dia akan suka. Assalamu ala Hamdan, assalamu ala Hamdan, dia akan suka. Itu adalah salam daripada Nabi SAW untuk mereka. Dan yang ketiga, dalam hadis ini Nabi sebut haji yang mabrur. Apa itu haji yang mabrur? Ulama kata haji yang mabrur ialah haji yang tidak dilakukan sebarang dosa di dalamnya. Haji yang tidak dilakukan sebarang dosa itu sudah pasti persiapan untuk haji itu dah jelas, dengan rezeki yang halal, sumber yang halal, tak digunakan harta yang haram, sama ada dalam perjalanan ke, makanan ke, pakaian ke, semuanya dengan harta yang halal. Kemudian sepanjang kerja haji dibuat, tidak ada sebarang dosa dilakukan, maka haji itu adalah haji yang mabrur. Dan tanda haji itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kata ulama di sini, bahawa keadaan seseorang itu selepas kembali daripada haji lebih baik daripada sebelumnya. Itu tanda je lah. Tapi tanda tu tengok diri sendiri lah, jangan tengok orang pula. Haji ni betul ke haji ni? Ni lagi teruk ni balik. Tanda tu tengok diri sendirilah. Tanda tu bukan untuk tengok orang. Baik. Jadi kaitan hadis ini dengan tajuk besar iaitu Kitabul Iman, jelas bahawa Nabi SAW menyatakan bahawa sebaik-baik amal ialah amalan hati, iaitu beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis yang seterusnya, an Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'ta rahtan wa Sa'dun jalis. Qala fataraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan huwa a'jabuhum ilayya. Faqultu ya Rasulullah ma laka an fulan fawallahi inni la arahu mu'mina. Faqal awa musliman aw musliman. Fasakattu qalilan thumma ghalabani ma a'lamu minhu. Fa'udtu limaqalati faqultu ya Rasulullah ma laka an fulan fawallahi inni la arahu mu'mina. Faqala aw muslima. Fasakattu qalilan thumma ghalabani ma a'lamu minhu. Fa'udtu limaqalati wa'ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ثم قال يا سعد إني لا أعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكبه الله في النار. Diriwayatkan daripada Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas ini salah seorang sahabat daripada 10 orang sahabat yang dijamin syurga. Dan kita sedia maklum bahawa sahabat yang dijamin syurga secara jelas oleh Nabi SAW semasa mereka masih hidup bukan hanya 10. Ramai dari kalangan sahabat. Secara umumnya sahabat secara umumnya diberi berita gembira dengan syurga secara umumnya. Tapi ada beberapa orang sahabat yang mereka ini disebutkan secara jelas, kamu ahli syurga, kamu ahli syurga. Ada yang menerima berita gembira itu bukan sekali, bahkan berkali-kali. Seperti Abu Bakar, Umar, Osman, Ali ni, mereka terima berita gembira ni berkali-kali. Kali-kali Nabi beritahu kamu ni ahli syurga, berkali-kali, bukan sekali. Cuma kenapa dimasyhurkan 10 orang dijamin syurga? Kerana mereka itu disebut dalam satu hadis. Satu hadis tu Nabi sebut sekaligus, ni ahli syurga, ni ahli syurga, 10 orang.
Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW telah memberikan kepada sekumpulan orang, mana telah memberikan sesuatu harta, sedangkan Sa'ad ketika itu duduk di situ. Kata Sa'ad, maka Rasulullah SAW telah meninggalkan seorang lelaki, mana Nabi tak bagi kat lelaki itu. Lelaki itu ialah orang yang paling aku kasihi berbanding yang lain, berbanding orang-orang yang Nabi bagi ni. Yang lelaki ni yang bagi menurut aku lebih bagus, tapi Nabi tak bagi dia. Maka aku telah bertanya, ya Rasulullah, mengapa Tuan tidak memberikan kepada si fulan? Demi Allah, sesungguhnya aku mengetahuinya sebagai orang yang benar-benar beriman. Nabi kata, dia adalah satu orang Islam. Kata Sa'ad, kemudian aku diam. Kemudian aku tak mampu nak tanggung. Aku dikalahkan dengan perasaan aku. Kenapa Nabi tak bagi dia sedangkan dia beriman? Maka aku telah kembali mengucapkan kata-kata aku. Aku berkata, ya Rasulullah, mengapa Tuan tidak memberikan kepada si fulan? Demi Allah, sesungguhnya aku benar-benar mengetahui bahawa dia seorang yang beriman. Nabi kata, bahkan dia satu orang Islam. Aku diam sekali lagi. Kemudian aku tak mampu nak tanggung apa yang aku tahu tentang lelaki itu. Aku telah ulang sekali lagi, dan Nabi SAW pun telah ulang sekali lagi jawapan baginda. Kemudian baginda SAW bersabda, wahai Sa'ad, sesungguhnya aku berikan kepada seseorang, sedangkan orang lain lebih aku kasihi berbanding orang yang aku beri tadi. Kerana bimbang orang yang aku berikan itu, Allah Subhanahu Wa Taala akan memasukkannya ke dalam neraka secara terlungkup mukanya. Baik, apa cerita hadis ni? Jadi kata Sa'ad bin Abi Waqqas, Nabi SAW telah berikan kepada sekumpulan orang. Kumpulan orang ini adalah dari kalangan orang-orang besar Mekah yang baru masuk Islam. Pembesar-pembesar Mekah yang baru masuk Islam. Dan ketika itu Nabi SAW dapat harta perolehan perang yang begitu banyak. Jadi Nabi bagi setiap orang tu banyak, 100 ekor unta, 100 ekor unta, 100 ekor unta, banyak Nabi bagi. Tapi ada salah seorang yang ada kat situ, dan dia juga adalah orang Mekah. Bahkan dia adalah orang yang sahabat yang muhajirin, sahabat hijrah, sahabat yang berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Jadi dia juga nak sesuatu dari Nabi, tapi Nabi tak bagi. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, dia nak tolong. Dia nak tolong lelaki tadi, sahabat tadi, nak recommend sahabat tadi supaya dia juga dapat sesuatu dari Nabi. Dan perbuatan itu memang disuruh oleh Nabi SAW. Dalam satu hadis Nabi bersabda, Ishfa'u tu'jaru, kamu berikanlah sokongan. Kerana Nabi ini selain daripada baginda seorang Rasul, seorang Nabi, seorang guru, baginda juga adalah seorang ketua, seorang hakim, seorang yang mengagihkan harta perolehan perang. Semua Nabi ni semua. Nabi ni semua, Nabi qadi, Nabi hakim, Nabi ni semualah. Jadi Nabi SAW sabda kepada para sahabat, Ishfa'u tu'jaru, kalau ada orang nak sampaikan apa-apa hajat kepada aku, dan kamu rasa orang ni dia perlukan kepada sokongan, kamu berilah sokongan. Sekiranya hajatnya ditunaikan kerana sokongan kamu, kamu dapat pahala. Nabi kata, Ishfa'u tu'jaru, berilah sokongan dan kita bantu. Kerana kita tahu ada orang-orang yang memerlukan pertolongan. Kita sendiri tak boleh bantu. Kita tolong bawa dia kepada orang yang boleh bantu, dan kita tolong bagi sokongan. Jadi dengan cara itu kita akan dapat pahala. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas ni dia nak bagi sokongan kepada sahabat.
Kerana dia rasa sahabat tu layak dapat. Dia orang yang soleh, orang yang baik, orang yang benar-benar beriman kepada Allah, kepada Rasulullah. Jadi dia pelik, kenapa Nabi tak bagi? Maka dia telah mencelah. Dia kata, ya Rasulullah, kenapa Tuhan tak bagi? Aku merasakan dia ni orang yang betul-betul beriman. Nabi kata, bahkan dia orang Islam. 3 kali macam tu. Satu perbahasan di kalangan ulama usuluddin, Islam dan iman itu benda yang sama atau benda lain? Dia adalah benda yang lain. Okey. Dan antara hujahnya ialah hadis ini. Bila Sa'ad kata, ya Rasulullah, dia orang beriman, Nabi kata dia orang Islam. Kata, ya Rasulullah, dia orang beriman, Nabi kata dia orang Islam. Maksudnya ada beza antara iman dan Islam. Sehingga selepas 3 kali Sa'ad radhiyallahu anhu telah memberi sokongan dan Nabi telah tolak, diberi sokongan, Nabi tolak, Nabi SAW berikan alasan. Kenapa aku tak bagi? Dan ini bukan satu-satunya peristiwa. Ada peristiwa selepas peperangan Hawazin. Selepas peperangan Hawazin, Nabi SAW dapat harta perolehan perang yang sangat banyak. Hawazin ni, kabilah Hawazin ni, mereka ni daripada zaman sebelum Nabi lagi, mereka ni selalu bersaing dengan orang Mekah. Dari segi apa-apalah, nak jadi hero ke, nak jadi apa ke, dia nak ke depan. Jadi apabila orang Mekah dah surrender dengan Nabi lah, mereka cuba untuk sekat Nabi. Semenjak Nabi di Mekah, Nabi terlepas. Nabi dah pergi ke Madinah. Lepas tu bila di Madinah berlaku siri-siri peperangan, secara umumnya Nabi menang lah. Nabi menang, sehingga mereka terpaksa menerima perjanjian yang dibuat bersama dengan Nabi SAW. Kerana Nabi sebut orang Quraisy ini mereka dah lemah kerana peperangan. Nabi sebut orang Quraisy mereka telah dilemahkan oleh peperangan. Mereka dah tak mampu lah. Dalam perang Ahzab mereka ni bergabung, sekutu-sekutu bergabung semua, kalah juga, dan kalah. Jadi Hawazin ni bila setelah selesai Fatah Mekah, Nabi SAW telah menuju ke Taif untuk menyampaikan agama kepada Hawazin, dan kalau mereka tak terima, Nabi SAW akan memerangi mereka. Jadi mereka dah sedia lah. Mereka telah susun strategi dan sebagainya, dan termasuk mereka kerahkan semua orang bawa harta semua sekali. Sebab tu Nabi dapat harta banyak. Mereka setiap masing-masing dikerahkan bawa harta sebanyak-banyaknya. Apa yang ada, kambing, lembu, unta, lembu kurang lah, kambing, unta, semua bawa. Dia kata kita letak depan kita harta kita supaya kita ingat bahawa mereka ni menunggu kita. Jadi mereka akan semangat untuk berperang habis-habisan. Tapi akhirnya mereka kalah. Dengan bantuan Allah SWT mereka kalah. Sahabat menang, orang Islam menang. Jadi ketika itu Nabi SAW berikan kepada orang yang baru masuk Islam Fatah Mekah ni, Nabi banyak Nabi bagi, sehingga kedengaran sungutan daripada orang-orang Ansar. Orang Ansar kata dia dah jumpa dah kaum dia. Ada orang-orang muda di kalangan orang Ansar yang tercakap macam tu. Ni Nabi ni dah jumpa orang dia dah. Dulu orang dia halau dia datang kat kita. Sekarang ni dia dah jumpa orang dia, habis semua harta dia bagi kat orang dia. Pedang kita masih lagi mengalirkan darah mereka, darah orang Mekah. Maksudnya perang tu baru je selesai, tengok dia dah bagi harta kat orang dia. Jadi bila Nabi SAW dengar, Nabi SAW telah hantar utusan para sahabat, panggil semua orang Ansar. Orang lain tak boleh datang, orang Ansar saja. Orang lain tak boleh masuk. Nabi telah kumpulkan semua orang Ansar. Nabi tanya, apa perkataan yang sampai ke telinga aku? Nabi ulang balik perkataan mereka. Apa perkataan ni? Jadi
Cepat-cepat mereka telah sedar kesalahan mereka. Mereka kata, ya Rasulullah, itu perkataan itu diucapkan oleh orang-orang muda dari kalangan kami. Mereka ni tak tahan sabar, mereka cakap perkataan itu. Maka Nabi SAW telah berbicara dengan orang Ansar. Nabi kata, wahai orang Ansar, kamu cakaplah, dan percakapan kamu akan dibenarkan. Kamu bagi tahulah aku, wahai Muhammad, kamu dulu datang dalam keadaan hina, kami telah muliakan kamu. Wahai Muhammad, kamu datang dulu dalam keadaan miskin, kami telah bantu kamu. Kamu datang dalam keadaan terusir, kami beri tempat kepada kamu. Kamu cakap, Ansar cakap pada aku. Dan Nabi SAW telah ingatkan orang Ansar apa jasa mereka kepada Nabi. Kamu cakap, bagi tahu aku, kalau kamu cakap macam tu, kamu benar dan kamu akan dibenarkan. Kamu tidak berdusta. Tapi mereka berulang-ulang mereka kata, lillahil mannu wa li rasulih. Kebaikan itu hanya semata-mata milik Allah dan Rasul. Kami tak ada buat apa-apa kebaikan. Kemudian Nabi SAW bersabda, wahai orang Ansar, bukankah ketika aku datang kepada kamu, kamu berpecah? Allah telah satukan kamu dengan sebab aku. Bukankah ketika aku datang kepada kamu, kamu sesat? Allah beri petunjuk kepada kamu dengan sebab aku. Nabi sebut satu-satu. Kemudian Nabi kata, wahai orang Ansar, kalau semua manusia lalu satu jalan dan orang Ansar lalu satu jalan, aku akan lalu jalan Ansar. Wahai orang Ansar, sekiranya tidak kerana aku ditakdirkan berhijrah daripada Mekah ke Madinah, aku adalah orang Ansar. Wahai orang Ansar, orang lain semuanya adalah pakaian luarku, orang Ansar adalah pakaian dalamku. Dan Nabi kata, wahai orang Ansar, tidakkah kamu suka manusia bawa balik rumah mereka dengan unta, dengan kambing, dengan emas, perak? Kamu bawa balik rumah kamu, bawa balik Rasulullah. Orang bawa unta, kamu balik Rasulullah, tak perasan ke? Nabi kata. Jadi benda ni bukan berlaku sekali. Dan itu adalah tarbiyah Nabi SAW kepada sahabat. Nabi kata, wahai Sa'ad, aku memberikan kepada seseorang, memberikan sesuatu pemberian kepada seseorang, sedangkan orang lain selain daripada orang yang aku beri itu lebih aku sukai berbanding orang yang aku beri ni. Kerana bimbangkan orang yang aku beri ni, kalau aku tak beri dia, mungkin dia akan murtad, mungkin dia akan menuduh aku kedekut. Sedangkan orang yang aku cintai ni, iman dia kuat, tak apa, aku serahkan dia kepada iman dia. Dia sebut sini, aku serahkan dia kepada iman dia. Dia kalau aku tak bagi pun, dia tak akan jadi apa-apa. Tapi orang yang aku bagi ni bukan tanda. Seorang guru saya di Yaman, dan juga guru kepada Ustaz Ahmad Lutfi, kami belajar di Yaman, Syekh Haidar. Jadi Syekh Haidar ni kami dapat mula belajar dengan beliau ni kerana almarhum Ustaz Fadli Al-Yamani, dulu di Kampung Baru, yang meninggal tahun 2016 di China. Beliau yang lorongkan kami untuk pergi ke Yaman dan jumpa dengan Syekh Haidar ni. Jadi Ustaz Fadli ni begitu sekali ingat guru dia, setiap bulan dia hantar duit. Dan makin lama makin banyak jumlah duit yang dia hantar. Dan yang kami tahu, tahun-tahun akhir sebelum dia meninggal, dia hantar sebulan 4,000 dia hantar. Sebulan 4,000 dia hantar kat ustaz dia. Jadi bila Ustaz Fazli ni meninggal, kami ni cubalah nak hantar sikit-sikit duit apa yang ada kan. Tapi kadang-kadang tak dapat juga, tak mampu. Jadi lama kadang saya tak bermesej dengan Syekh ni. Sampai Syekh mesej saya, dia kata, Muaz, kenapa lama tak mesej aku? Saya kata, saya malu, saya kat sini saya makan, tapi Syekh kat Yaman tak makan. Saya kata, kat sini saya makan macam-macam,
kat sana Syekh tak makan. Lepas tu Syekh kata, memberi bukan tanda cinta, dan tidak beri bukan tanda tak cinta. Dan kamu teruskan tanya khabar aku apa, tak semestinya kamu bagi apa-apa, dan aku tak harap apa-apa pun daripada kamu. Mana bukan tanda kamu bagi itu, ketika kamu bagi itu kamu lebih sayang aku berbanding kamu tak bagi. Bagi tak bagi ni bukan ukuran. Sama macam mana yang Nabi SAW jawab kepada Sa'ad radhiyallahu an, aku berikan kepada seseorang bukan kerana aku cinta dia, tapi kerana iman dia lemah. Aku nak jinakkan hati dia supaya dia jadi kuat. Yang orang yang aku tak bagi ni sebenarnya dia lebih aku sayang, tapi oleh kerana imannya dah sempurna, tak apa, InsyaAllah Allah dengan iman dia tu dia akan sabar, dia akan mengharap hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia tak akan sedih kerana aku tak bagi dia. Dan jadi daripada sini kita faham kaitan yang rapat hadis ini dengan kitab iman, iaitu Nabi SAW kadang-kadang tak beri seorang tu bukan kerana Nabi tak suka dia, tapi sebab Nabi suka dia. Yang Nabi bagi tu Nabi tak suka, bukan Nabi tak suka dia, mana Nabi kata orang ni dia perlu bagi. Kerana Nabi SAW adalah hakim. Nabi SAW berhak untuk buat keputusan. Nabi yang tahu di mana maslahat yang lebih berbanding yang lain. Hadis yang seterusnya, An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Dan satu lagi berkaitan dengan sahabat tadi, adakah Nabi SAW tidak mengiktiraf imannya? Sahabat tu bila Sa'ad bin Abi Waqqas kata, ya Rasulullah, dia beriman. Nabi kata dia orang Islam. Sa'ad kata, ya Rasulullah, dia orang beriman. Nabi kata dia orang. 3 kali. Dia sebenarnya daripada hadis ni ulama tidak faham bahawa Nabi tidak mengiktiraf keimanan dia, bukan. Pernah sekali ada satu orang kanak-kanak ada satu orang sahabat dia mati syahid. Maka semua orang ucap tahniah, oh ini ahli syurga, ahli syurga, ahli syurga. Nabi kata, mana kamu tahu? Nabi kata, mana kamu tahu dia ahli syurga? La'allahu yatakallamu fima la ya'nihi aw bakhila bima yanqusuhu. La'allahu takallama bima la ya'nihi aw bakhila bima yanqusuhu. Nabi kata, mungkin dia ada buat kesilapan, dan dua kesilapan Nabi sebut. Kesilapan tu biasanya dipandang ringan, tapi sebenarnya dia berat. Nabi kata mungkin dia ada cakap benda yang tak ada faedah, atau dia pernah kedekut untuk beri sesuatu yang langsung tidak mengurangkan hartanya. Tapi ulama kata bukan maksud hadis ni Nabi nak kata sahabat yang mati syahid itu dia tak masuk syurga, bukan. Maksudnya adalah Nabi ajar kita jangan kita cakap benda kita tak tahu. Kamu tahu siapa bagi tahu kamu? Itu kan benda gaib. Ini masuk syurga, ini masuk neraka, itu benda gaib. Itu benda gaib. Jadi bila Sa'ad kata, ya Rasulullah, demi Allah, dia bersumpah, aku yakin dia orang beriman. Nabi kata dia orang Islam. Kamu kata dia Islam, cukup. Sebab dia mengucap 2 kalimah syahadah, dia semayang, dia puasa, Islam. Iman tu benda hati, kamu tahu ke? Itu maksudnya. Bukan maksudnya Nabi tidak mengiktiraf keimanan sahabat tadi. Hadis yang seterusnya, An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, uritu an-nar fa idza aktharu ahliha an-nisa yakfurna, qila ayakfurna billah, qala yakfurna al-ashir wa yakfurna al-ihsan, law ahsanta ila ihdahunna ad-dahra thumma ra'at minka shay'an qalat ma ra'aytu minka khairan qat. Hadis ni zahirnya dia orang perempuan dia kena lebih sikit lah. Tapi orang lelaki pun ada, tapi ni orang perempuan. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Abdullah bin Abbas
Beliau meriwayatkan Nabi SAW bersabda, aku telah diperlihatkan neraka. Maknanya Allah Subhanahu Wa Taala memperlihatkan kepada Nabi SAW neraka. Dan Nabi diperlihatkan neraka ni bukan sekali, itu benda yang biasa. Pernah sekali dalam semayang, sahabat tengok Nabi ke depan, kemudian Nabi seolah-olah nak capai sesuatu, kemudian tak jadi, kemudian Nabi telah berundur ke belakang. Ya, lepas semayang sahabat tanya, ya Rasulullah, kami lihat Tuhan buat sesuatu yang tak pernah Tuhan buat sebelum ni. Yang Nabi SAW ceritakan, aku telah diperlihatkan syurga, dan aku telah diperlihatkan buah-buahan dalam syurga. Jadi aku nak ambil satu tangkai, tiba-tiba aku teringat, oh tak boleh ambil lagi. Kemudian dia aku ke belakang tu, aku telah diperlihatkan neraka, jadi aku telah terundur ke belakang. Jadi Nabi SAW diperlihatkan neraka itu biasa. Maka aku dapati kebanyakan ahlinya adalah wanita. Mereka kufur. Ditanya kepada Nabi SAW, adakah mereka mengkufuri Allah? Nabi SAW menjawab, mereka mengkufuri suami mereka. Mereka mengkufuri kebaikan suami mereka. Sekiranya engkau berbuat baik kepada salah seorang daripada mereka, maksudnya salah seorang wanita, seumur hidupmu, kemudian dia melihat sesuatu keburukan daripadamu, dia akan berkata, aku tidak pernah melihat kebaikan pun daripada kamu. Tak ada kebaikan langsung. Ni bukan saya cakap, ni Nabi cakap. Ni bukan orang motivasi cakap, ni Nabi cakap. Apa yang Nabi SAW cakap adalah benda yang betul. Sama ada benda yang telah lepas, atau benda yang sedang, atau benda yang akan, itu kita imani, kita percaya, itu memang betul, dan itu adalah realiti. Nabi SAW sebenarnya nak ingatkan, Nabi SAW nak beri nasihat. Memang akan ada unsur-unsur begitu pada kaum wanita, maka berjaga-jagalah, berhati-hatilah daripada mengkufuri kebaikan-kebaikan yang telah diberikan oleh suami. Ustaz, tapi suami saya dia tak tunaikan. Itu kan masalah lain. Suami tak tunai nafkah ke, suami dia pukul ke, itu tak, masing-masing dia ada dia punya kewajipan. Suami ada kewajipan dia, isteri ada kewajipan dia, anak ada kewajipan dia. Jadi dalam hadis ni Nabi cakap tentang perempuan. Ada hadis yang lain Nabi SAW ingatkan lelaki. Itu biasa. Dalam hadis ni Nabi nak bagi nasihat kepada perempuan. Antara perkara yang selalu berlaku ialah kaum wanita ini mengkufuri, bukan mengkufuri Allah, tetapi mengkufuri kebaikan suami. Suami buat baik, tapi bila satu je benda yang dia tak suka, dia dah lupa semua. Dia kata dia tak kata demi Allah, dia kata, aku tidak pernah melihat sebarang kebaikan pun daripada kamu. Jangan macam tu. Kalau suami tu buat silap, yang itulah silap, yang lain tu jangan. Jadi satu silap habis, semua silap. Semua hidup semenjak pada kahwin tu semua itu silap. Itu tak boleh. Itu tak boleh. Yang salah-salah, yang betul-betul. Satu hadis yang Nabi SAW sebut berkenaan dengan besarnya hak suami ini, Nabi kata, kalaulah aku akan memerintahkan seseorang untuk sujud kepada seseorang manusia yang lain, nescaya aku akan memerintahkan wanita sujud kepada suaminya. Tapi tak boleh sujud kepada manusia, tak boleh. Tapi Nabi nak bagi tahu betapa besarnya hak suami. Jadi sebenarnya masing-masing ada hak yang perlu ditunaikan. Suami ada hak yang perlu ditunaikan kepada isteri, kepada anak-anak. Isteri ada hak yang perlu ditunaikan kepada suami, menjaga anak-anak suaminya, menjaga harta suaminya, menjaga maruah dirinya. Jadi masing-masing ada hak. Kalau masing-masing kita tahu hak kita masing-masing, tahu hak yang patut kita tunaikan dan kita tunaikan, maka dunia akan aman. Tapi kalau kita tahu hak orang,
sepatutnya buat macam ni, sepatutnya buat macam ni, sepatutnya buat macam ni. Ada sahabat tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, sekiranya penguasa yang dilantik ke atas kami menzalimi kami. Sebab Nabi macam mana sahabat tahu? Kerana Nabi telah cerita kepada sahabat benda yang akan berlaku nanti. Akan ada selepas nubuwah ni khilafah, lepas khilafah akan ada kerajaan, raja, sistem beraja. Ni Nabi tanya, ya Rasulullah, bagaimana sekiranya penguasa-penguasa yang dilantik ke atas kami menzalimi kami? Mereka minta hak mereka, mereka tidak menunaikan hak kami. Nabi SAW sabda, tunaikanlah hak mereka yang wajib ke atas kamu dan mintalah hak kamu kepada Allah. Kerana hanya saja kamu dibebankan dengan apa yang kamu dipertanggungjawabkan, mereka dibebankan dengan apa yang mereka bertanggungjawabkan. Jadi masing-masing dia ada benda yang perlu disempurnakan. Nak isyak kan? Ada lagi masa? 3 minit. Okey, 3 minit. Hadis yang seterusnya, An Abi Dharr radhiyallahu an qala sababtu rajulan fa'ayyartuhu bi ummihi faqala li an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya Aba Dharr a'ayyartahu bi ummihi innaka imru'un fika jahiliyah ikhwanukum khawalukum ja'alahumullahu tahta aydikum faman kana akhuhu tahta yadihi falyut'imhu mimma ya'kul walyulbishu mimma yalbas wala tukallifuhum ma yaghlibuhum fa in kallaftumuhum fa'a'inuhum. Hadis ini diriwayatkan daripada Abu Dharr radhiyallahu anhu. Nama sebenar dia adalah Jundub. Nama sebenar dia Jundub. Dan dia antara orang yang awal masuk Islam. Antara orang yang awal masuk Islam. Dia daripada kabilah Ghifar, Abu Dharr al-Ghifari, daripada kabilah Ghifar. Dan peristiwa di Mekah, bila dia tahu bahawa Nabi SAW kena macam-macam ujian, Abu Bakar radhiyallahu anhu kena ujian, jadi dia kata takkan aku nak selamatkan diri aku, jadi aku mesti umumkan pengislaman aku. Dan dia pun mengumumkan pengislaman dia. Dia pergi dekat tengah-tengah laman Kaabah tu, asyhadu an la ilaha illallah, terus dia diserbu dan dipukul sehingga akhirnya diselamatkan oleh Abbas. Abbas masa tu belum Islam. Abbas selamatkan dia. Abbas telah duduk di atas badan dia, jaga dia. Abbas kata, kamu tak tahu ke ni daripada puak Ghifar, perniagaan kamu ke Syam kena lalu dengan tempat mereka. Kalau mereka sekat perjalanan kita macam mana? Lepas tu Abbas nasihatnya. Lepas tu sekali lagi dia umumkan keislamannya dan sekali lagi dipukul. Itulah dia Abu Dharr radhiyallahu anhu. Kita azan dulu, kita akan sambung.
hati Sayyidina di Abu Dzar radhiyallahu anhu ni, dia satu orang sahabat yang istimewa kerana dari kalangan semua sahabat dia satu orang je ada satu pandangan yang lain daripada orang. Dia faham bahawa apa sahaja yang lebih daripada perbelanjaan satu orang, makanan dia, pakaian dia, tempat tinggal dia, haram untuk disimpan, bahkan mesti dibelanjakan. Dia itu pegangan dia. Itu apa yang dia faham dan itulah benda yang dia pegang, dan dia cakap dengan semua orang macam tu, sehingga orang jadi susah. Orang jadi susah sehingga pada zaman Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu, Sayyidina Uthman khalifah pada masa itu, khalifah Sayyidina Uthman telah nasihat dia supaya dia tinggal di satu kawasan yang terpencil, lebih kurang 3 batu daripada bukan 3 batu ni, 9 batu, 9 atau 10 batu daripada kota Madinah. Nama tempat tu Rabadah. Dan dia duduk situ dengan isteri dia, dengan hamba dia, dengan beberapa ekor binatang ternakan. Dia duduk situ seorang-seorang. Dan itu keputusan daripada khalifah dan dia taat. Kerana Nabi SAW pernah bersabda kepada dia, wahai Abu Dzar, kamu akan hidup berseorangan, kamu akan mati berseorangan, dan kamu akan dibangkitkan di hari kiamat berseorangan. Jadi waktu dia nak meninggal dunia, isteri dia menangis. Siapa nak uruskan jenazah dia? Maka dia kata, jangan risau, jangan menangis. Nabi SAW telah bagi tahu bahawa kamu akan disembahyangkan oleh sekumpulan manusia, dan mereka ini adalah sebaik-baik manusia pada waktu itu. Jadi dia pesan kepada hamba dia, bila aku mati nanti, kamu siapkan jenazah aku, mandikan, kafankan, letak di tepi jalan. Maka hamba dia pun buat, mandikan dia, kafankan dia, kemudian letak tepi jalan. Tak lama lepas tu satu rombongan lalu. Dalam rombongan tu ada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dia tanya, ni siapa ni? Maka hamba dia beritahu, ini Abu Dzar. Dia terus menangis. Dia kata, benarlah sabda Nabi SAW, kamu akan hidup berseorangan, kamu akan mati berseorangan, dan kamu akan dibangkitkan berseorangan. Dan Abdullah bin Mas'ud bersama rombongan dia telah sembahyangkan jenazah Abu Dzar radhiyallahu anhu. Jadi Abu Dzar ni orang yang awal masuk Islam, dan beliau ni ada banyak kelebihan-kelebihan yang istimewa. Katanya, aku telah memaki satu orang, lalu aku telah menghinanya dengan ibunya. Dalam satu riwayat disebutkan lelaki tersebut adalah Bilal. Jadi biasalah ada benda-benda yang manusia biasalah kan. Walaupun sahabat Nabi, tapi ada juga mereka tak apa ni, kadang-kadang berkelahi. Itu biasalah. Kedudukan mereka yang tinggi ni tidak menafikan mereka ni adalah manusia. Mereka ni manusia. Jadi dia telah bertengkar dengan Bilal satu masa. Dia telah ejek Bilal. Dia kata, wahai anak hitam, dia kata. Maka Bilal ni, dia waktu tu dia bukan hamba lagi, dia telah dimerdekakan oleh Abu Bakar. Dia nak mengadu siapa lagi? Dia mengadukan Nabi lah. Kata, ya Rasulullah, ni Abu Dzar cakap aku ni anak hitam. Maka Nabi SAW telah panggil Abu Dzar. Nabi kata, wahai Abu Dzar, adakah kamu menghinanya dengan memaki ibunya? Sesungguhnya kamu adalah seseorang yang dalam diri kamu masih ada lagi sifat jahiliyah. Hamba-hamba kamu ni adalah saudara kamu. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan mereka di bawah jagaan kamu. Sesiapa yang saudaranya berada di bawah jagaannya, hendaklah dia memberi makan kepada saudaranya itu, hambanya itu, apa-apa yang dia makan. Hendaklah dia memberikannya pakai apa-apa yang dia pakai. Dan janganlah kamu membebankan mereka apa yang melemahkan mereka. Sekiranya kamu membebankan mereka dengan sesuatu, maka bantulah mereka. Jadi ini pesanan Nabi, teguran Nabi kepada Abu Dzar radhiyallahu anhu. Jadi daripada situ difaham apa?
Dia faham tuan ni kena pakai baju macam, dan hamba kena pakai baju macam tuan, sama. Sedangkan ulama kata maksud hadis Nabi tu, kamu pakai pakaian, janganlah biar hamba kamu tak pakai pakaian, bagilah mereka pakai pakaian. Yang biasa pun tak apa. Kerana ada satu orang dia ziarah Abu Zar ni, satu orang tabi'in, dia ziarah Abu Zar dekat rumah dia. Dia tengok Abu Zar ni pakai satu pakaian dan hamba dia pun pakai pakaian yang sama, jenis kain, pattern semua sama. Jadi dia pun pelik lah. Biasanya tuan ni dia pakai lain sikit, hamba dia pakai yang murah, tuan pakai yang mahal. Maka Abu Zar radhiyallahu anhu telah meriwayatkan hadis ni. Dia kata Nabi dah pesan ke aku, tuan kena bagi pakai kepada hambanya apa yang dia pakai. Tuan kena bagi hamba dia makan apa yang dia makan. Dia Abu Zar radhiyallahu anhu, satu orang sahabat Nabi SAW yang memang pandangan beliau begitu. Sehingga beliau pernah lalu di Kaabah dan ketika itu berkumpul ada di kalangan mereka itu sahabat-sahabat Nabi, dan mereka ni bukanlah kaya sangat, tapi mereka ada harta macam biasalah, macam biasa ada harta. Jadi Abu Zar radhiyallahu anhu dia telah pergi kepada kumpulan orang yang berkumpul ni, dia telah baca Al-Quran, dan dia kata berilah berita gembira kepada orang yang menyimpan harta, bahawa harta mereka akan dijadikan kepingan-kepingan besi panas di neraka dan akan dilekapkan ke muka mereka. Jadi lepas tu dia pergi. Kemudian ada satu orang ikut dia dan sampai ke rumah. Kata, tuan, saya nampak mereka ni tak suka dengan apa yang tuan cakap. Abu Zar kata, memanglah mereka tu semua tak ada akal. Kekasih aku Rasulullah dah pesan dah, apa saja yang lebih kena bagi pada orang. Memang itu mazhab beliau. Tetapi mazhab jumhur sahabat macam yang kita faham, apabila satu orang tu telah tunaikan zakat, maka tidak ada apa-apa lagi hak yang wajib ke atasnya pada hartanya. Kalau dia nak bagi itu terpulang. Kalau dia bermurah hati untuk sedekah, dia sedekah. Kalau nak bermurah hati untuk infak, dia infak. Tetapi tidaklah wajib seperti mana yang difahami oleh Abu Dzar radhiyallahu anhu. Tapi mereka itu semua adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua mereka diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi beberapa hadis kita baca pada hari ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala beri manfaat kepada kita. Kita dapat tiru kebaikan-kebaikan yang ada pada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala seperti mana mereka mendapat keridhaan Allah. Apa yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, apa yang kurang daripada kelemahan saya sudahi majlis dengan tasbih kafarah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah.